Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton dirahmati Allah sekalian, kita mohon maaf di atas masalah teknikal pada awal tadi yang masalah mikrofon sikit. InsyaAllah, walaupun saya mengambil kesempatan pada hari yang mulia ini, hari 23 Ramadan, dan pada hari sambutan Hari Guru pada hari ini, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Guru kepada seluruh guru-guru. Tuan-tuan sekalian, dalam soal pendidikan, orang yang pertama yang guru kita tidak lain tidak bukan ialah ayah dan ibu kita. Penghargaan harus diberi kepada orang yang pertama mendidik kita, iaitu ibu kita sendiri, yang Allah Ta'ala menjadikan dia seorang wanita yang sabar, yang tabah, yang sewaktu mengandungkan kita, kemudian waktu melahirkan kita ke dunia, dengan belayan kasih sayang. Tak tahu berapa ribu kali ibu bapa kita mencium kita, dan sedikit demi sedikit kita dibesarkan dalam pendidikan yang informal. Kita tengok apa yang ibu kita buat, kita tiru apa yang ibu kita cakap, sedikit demi sedikit dengan penuh kesabaran. Ibu bapa kita mendidik kita, mengajar kita daripada mula, mengajar untuk melangkah, mengajar berjalan, mengajar mengenal Allah Ta'ala, mengajar adab, sehinggalah kita besar menjadi hamba Allah. Sebab itu, bila bicarakan soal keberkatan ilmu, maka mau tidak mau kita harus sama-sama menginsafi bahawa besarnya peranan ibu bapa kita dalam mendidik kita. Oleh kerana itu, Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis baginda, hadis yang masyhur, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din wa innamal ilmu bit ta'allumi. Rawahu Ahmad. Maksudnya, apabila Allah Ta'ala menginginkan kebaikan bagi seorang manusia, maka dia beri pemahaman dalam menuntut dalam ilmu agama. Hadis ini, tuan-tuan sekalian, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, menyebut sesiapa yang Allah Ta'ala ingin memberikan, menjadikannya kebaikan, memberikannya kepada kebaikan, nasihat Allah Ta'ala bagi dia kepahaman kepada urusan agama. Yufaqihu fid din, bermaksud bahawa kebaikan itu sangat banyak yang Allah Ta'ala boleh bagi pada siapa-siapa saja. Tetapi bila kita bicarakan soal kebaikan dunia, mau tak mau kita sebagai seorang hamba Allah, dalam Islam ni dia ada benda lain yang tidak ada dalam peradaban tamadun barat, iaitu soal keberkatan. Berkat-berkat ini datang daripada Allah, dan istilah berkat ini pun istilah yang Allah Ta'ala sebut. Tabarakallazi biyadihil mulk allazi barakna haulah. Soal berkat-berkat ini ialah soal yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa makna berkat? Kalau kita lihat dalam huraian makna berkat, dia kata ziyaratul khair, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebajikan. Maka dalam soal ilmu, yang paling penting dalam soal ilmu ialah bukan banyaknya ilmu sahaja, tetapi ialah keberkatan ilmu. Betapa pentingnya keberkatan ilmu dalam kehidupan kita. Sebab itu kita dapati, bila bicarakan soal keberkatan ilmu ini, tuan-tuan sekalian, saya masih ingat waktu saya jadi pensyarah di Universiti UiTM. Sengaja saya tampalkan pada depan pintu bilik saya, suatu kata-kata, separuh pada keberkatan ilmu terletak pada anda mengamalkan ilmu yang anda pelajari, manakala separuh lagi keberkatan terletak kepada bagaimana anda menghormati guru anda. Ini dua aspek. Pertama,
keberkatan ilmu bergantung kepada amalan yang kita sampaikan. Ya, kita beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Ya, sebab tu bila kita menuntut satu ilmu, maka pertama mestilah menuntut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita belajar ilmu untuk kita mengetahui, supaya dengan pengetahuan itu kita boleh membezakan di antara hak dan batil, betul dan salah, benar dan salah, mana yang diterima oleh Allah dan mana yang ditolak oleh Allah. Yang ketiga, kita menuntut ilmu dengan niat untuk beramal dengan ilmu yang kita ketahui. Tujuan kita belajar ialah untuk kita amal. Kerana bila kita dapat ilmu, dengan kita niat, ya Allah, aku belajar ilmu ni untuk aku beramal dengan ilmu ni, maka kita akan mendapat keringanan dalam mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ringan beribadah, ringan beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Ada yang boleh kita amalkan terus, ada yang kita tak boleh amalkan lagi, kena tunggu. Ada amalan yang kita buat, yang kita bergantung kepada orang lain untuk mengamalkannya. Kemudian yang keempat ialah kita menuntut ilmu dengan tujuan untuk menyampaikan kepada orang lain. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah SAW. Sampaikan apa yang kamu dengar daripadaku walaupun satu ayat. Jadi bila kita menuntut ilmu, kita niat, ya Allah, aku belajar ilmu ni untuk aku sampai pada orang lain. Mungkin kita bukan guru formal, tapi mau tak mau dalam perbualan, dalam tingkah laku, dalam tindak tanduk kita seharian, ada yang kita buat satu amalan, kita tak suruh sahabat kita buat, tetapi dengan amalan itu kita sebenarnya telah pun mendorong dia untuk melakukan. Jadi kita menuntut ilmu dengan niat untuk menyampaikan pada orang lain, sama ada secara direct ataupun secara indirect. Kemudian yang kelima, kita menuntut ilmu dengan tujuan mempertahankan kebenaran. Untuk mempertahankan kebenaran. Sebab hujah dengan ilmu ialah hujah yang tepat. Manakala hujah menggunakan akal semata-mata yang tidak berdasarkan pada nas Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bersifat nisbi, mungkin betul dan mungkin salah. Kerana ilmu yang paling benar ialah ilmu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita menyampaikan ilmu, kita belajar ilmu dengan niat untuk kita berhujah dengan ilmu yang kita ada, bukan untuk tunjuk kita hebat pada orang lain. Na'udzubillah. Allah laknat siapa-siapa menuntut ilmu dengan tujuan untuk merendahkan orang jahil, untuk memperlekehkan orang lain. Maka kita belajar bukan niat tersebut. Kita belajar ilmu untuk dapat ilmu, untuk kita berhujah dengan ilmu, supaya hujah kita lebih mantap dan mudah diterima oleh orang yang mendengar dan boleh beramal dengan apa yang kita sampaikan. Dan yang akhir, kita menuntut ilmu dengan tujuan untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang kita ada. Terkadang musuh-musuh Islam menggunakan pelbagai hujah. Hujah mereka berdasarkan akal, berdasarkan teori, berdasarkan falsafah. Tetapi hujah kita, selain daripada kita lawan hujah dengan falsafah, dengan ilmu, dengan pengalaman hidup, kita juga berhujah dengan logik akal. Kerana mungkin orang bukan Islam tak boleh menerima Quran, hadis Nabi SAW, tetapi di waktu yang sama kita juga harus mengambil kaedah bahawa ilmu dalam Islam ni ilmu yang tidak bercanggah dengan logik akal, ilmu yang tidak bercanggah dengan akal manusia. Cuma terkadang kerana kejahilan kita tidak menemui hubungan di antara ilmu dengan fakta-fakta yang ada, bukan kerana lemahnya ilmu, tetapi kerana kelemahan kita sendiri. Jadi berdasarkan 4-5 perkara tadi, 5 hujah tadi, maka kita menuntut ilmu. Sebab itu yang penting, tuan-tuan sekalian para penuntut yang minta Allah Ta'ala, kalau orang tanya saya tentang proses pendidikan, tentang keberkatan ilmu, saya sebut bahawa bagi saya lah, yang paling penting kalau diukur sekejaan satu-satu orang manusia ialah kerana keberkatan ilmu yang ada padanya, bukan banyak ilmu. Saya tidak banyak ilmu, dan kita tidak banyak ilmu. Ilmu kita sangat sikit, tetapi apa yang penting ialah keberkatan ilmu tersebut. Bila kita bicarakan soal keberkatan ilmu, maka ada 3 komponen yang perlu kita beri perhatian. Yang pertama, guru. Guru ini sumber ilmu. Saya seringkali menyebut bahawa guru ibarat mata air.
Kalau mata air, kalau mata air itu yang mengalir daripada hulu, ya, sampai ke kuala air sungai umpamanya. Kalau sumber air itu, mata air itu jernih, maka akan jernihlah sampai ke hulu. Ya, tetapi kalau sumber air itu dah kotor, dah cemar, ya, sumber air itu dah rosak, ya, tidak jernih, tidak cantik, ya, sebagainya, maka ia akan minumnya ialah mereka yang akan minum air yang keruh. Demikian maksudnya bahawa kalau guru itu seorang yang ikhlas, ya, guru itu seorang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala menyampaikan ilmu bersungguh-sungguh dengan hati, dengan niat dia supaya muridnya dapat memahami ilmu, dapat beramal dengan ilmu tersebut, maka bermakna guru tadi telah pun mengalirkan air-air yang jernih. Ya. Jadi bila sumber air jernih, maka sekarang terpulang pada peminumnya. Ya, kalau yang minum itu dia mengotorkan tempat dia, walaupun sumber air itu mungkin bersih, tapi kalau dia mengotorkan tempat dia, ya, dia kotorkan tempat waktu dia nak minum, dia ambil itu, ya, dia kotorkan tempat itu. Maksudnya kalau murid itu tidak ikhlas, walaupun guru tadi ikhlas, maka yang rosak di sini bukan sumber, tapi yang rosak itu ialah orang yang meminum, kan dia mengotorkan air minuman yang dia nak minum. Kalau kita ambil contoh ilmu, ya, bermakna guru ikhlas kerana Allah Ta'ala, tetapi murid juga mesti ikhlas pada Allah Ta'ala. Ya, kalau murid tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, ya, maka dia tidak akan dapat keberkatan. Sebab itu kita dapati ada beza yang sangat jauh, ya, bila kita bicarakan soal keberkatan ilmu. Saya dalam proses ini saya tengok, ya, ialah pelajar yang beliau agama khususnya, kita ada dua sistem pengajian. Satu, kadang-kadang kita belajar dalam kelas, ya, kita belajar dalam kelas, kita ambil nota, terikat dengan silibus, cikgu terikat dengan silibus, yang murid pun terikat. Pasal apa? Kan untuk peperiksaan. Satu lagi ilmu yang kita pelajari yang tidak terikat, ya, di masjid, di surau, di halaqah-halaqah. Ya, guru yang mari, dia mari kerana ikhlas dia, bukan kerana gaji, bukan kerana upah, bukan kerana sagu hati, bukan kerana apa. Dia mari kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti guru yang datang tu betul-betul dia menaikkan tanggungjawab ilmu yang dia ada. Ya, dia tak terikat dengan silibus, dia tak terikat dengan peperiksaan dan sebagainya. Dan murid pun tak ada peperiksaan. Ya, sebab itu kita dapati yang ini terkadang kita rasa lebih berkat, ya, lebih berkat daripada yang kita belajar yang kedua. Yang kedua di sekolah, bukan tak berkat. Saya nak sebut soal perbandingan. Ya, kalau guru yang pergi kerana terpaksa pergi sebab dia dibayar gaji, ya, dia pergi mengajar kerana dia bukan nak sangat mengajar, tapi dia terpaksa mengajar kerana dia terikat dengan silibus peperiksaan, ya, dan dia nak muridnya berjaya dalam peperiksaan. Jadi kita tengok di sini ada dua aspek yang berbeza. Pertama, kalau guru yang mengajar di masjid ke di surau ke, sebagai contohlah dalam bidang pendidikan Islam, ya, dia mengajar di surau, di masjid, dia tak terikat dengan soal muridnya periksa, ya, tapi dia nak muridnya beramal dengan ilmu yang disampaikan. Ya, jadi lisanul hal afsah min lisanil maqal. Di sini, ya, murid akan melihat tentang bagaimana gurunya, ya, ustaznya beramal ke tidak dengan ilmu. Ya, jadi oleh kerana itu, ya, berbanding dengan yang kedua, cikgu terpaksa pergi kerana terikat dengan silibus, ya, anak murid nak periksa. Bagi dia seronok kalau sekiranya murid tadi berjaya cemerlang, ya, murid bercemerlang, cikgu rasa seronok sangat, gembira sangat, masya-Allah. Saya boleh bayangkan betapa waktu saya belajar dulu, ya, bila kita berjaya, murid-murid, guru-guru kita dengan penuh cerianya datang, ya, mengucap tahniah, kita pun ucap terima kasih banyak pada cikgu. Ya, saya nak sebut bahawa bukan bermakna bahawa yang mengajar itu tidak berkat, ya, tapi soalnya berbandingan. Ya, orang yang sebab tu kalau guru yang mengajar, kadang-kadang dia nak lebih daripada, dia ajar lebih daripada apa yang sepatutnya pun, mengulang lagi supaya muridnya faham, ya, bukan sekadar tahu. Ya, jadi saya sebut tadi dua perkara. Pertama, sumber ilmu yang baik, guru ikhlas dalam mengajar, mendidik muridnya. Kemudian murid itu juga mesti ikhlas, ya, dalam belajar dan berniat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Elemen yang ketiga yang perlu ada dalam soal hubungan alaqah di antara murid dengan guru ialah murid sentiasa minta maaf pada gurunya, sentiasa menghormati gurunya, sentiasa memuliakan gurunya. Saya waktu sekolah, waktu kecil-kecil, ya, saya seringkali dipesan oleh ibu saya, sewaktu nak pergi ke asrama, nak pergi sekolah,
sambil tunggu bas, kadang-kadang mak saya usak kepala. Apa mak saya pesan? Dia kata, Ibrahim, jangan sekali-kali kamu menyakiti hati guru kamu. Kamu tidak akan berkat sepanjang hidup kamu. Saya masih lagi ingat, mak saya sekali pesan, dia kata, Ibrahim, jangan sekali-kali kamu menyakiti hati guru kamu. Kamu tidak akan berkat sepanjang hidup kamu. Dan saya pegang sungguh-sungguh. Sebab itu bagi saya rasa kalau orang tanya soal apa yang berlaku pada saya kata bahawa apa yang saya alami bagi saya ialah keberkatan ilmu sangat penting. Ya, sebagaimana kita nak umur yang berkat, harta yang berkat, ya, kehidupan kita berkat, rumah tangga diberkati Allah Ta'ala. Tetapi yang besar juga ialah keberkatan ilmu. Maka keberkatan ilmu tu dia ada alaqah, ada hubungan murid dengan guru. Yang sentiasa hormat pada guru di mana kita berada. Jangan sekali-kali menyakiti hati guru kita. Terkadang bila kita buat sesuatu yang menyinggung hati guru kita, ada guru-guru yang menangis dengan perangai murid-murid, yang kasarnya, yang degilnya. Tuan-tuan sekalian, hidup kita bukan habis dalam kelas. Dan kesabaran guru dalam mendidik murid-murid, Masya Allah, saya salute lah, sangat hormat dengan kesabarannya. Kita tahulah kalau kita ada anak 4-5 orang di rumah pun macam mana pening kepala kita nak jaga anak-anak kita. Sebab itu saya sebut bahawa terkadang guru ni dia lebih sayang pada murid yang berbanding apa yang dia ambil pada anak dia sendiri. Jadi oleh kerana itu, selepas mak ayah kita tak ada orang lain, ialah guru kita yang kita mesti menghormatinya, sentiasa minta maaf dengan dan sentiasa mendoakan kebaikan pada guru. Sentiasa menghubungi. Saya alhamdulillah, walaupun di mana kita berada sekalipun, kita harus kenal bahawa yang mendidik kita, yang menyebabkan kita berada di sini ialah guru kita. Dan saya tahu bahawa di antara guru-guru saya seringkali mendoakan muridnya sampai sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak cikgu-cikgu. Terima kasih banyak guru-guru saya yang didik saya. Dan saya tahu bahawa mereka bukan saja mereka ajar, tapi mereka nak supaya saya berjaya, semua murid berjaya. Saya masih lagi ingat ada seorang guru saya yang waktu saya belajar di sekolah menengah agama Dom di Raub. Guru ni dia sering kali berpesan. Dia kata, nanti kamu belajarlah sungguh-sungguh, kamu lepas berjaya, nanti lepas habis sekolah ni kamu akan sambung pengajian di pengajian tinggi. Nanti kalau kamu belajar, kamu masuk universiti, kamu berjaya sampai universiti, dia kata tolonglah datang semula ke sekolah ini, mari semula jumpa cikgu-cikgu yang mengajar kamu. Dia kata kamu akan dapati beginilah cikgu. Tidak ada orang seumpama guru yang didik muridnya supaya murid lebih tinggi daripada dia. Mereka guru. Guru ni dia mengajar muridnya, dia nak supaya murid lebih berjaya daripada dia. Sebab tu kata ustazah saya, cikgu saya tadi, dia kata, Ibrahim, kamu belajar sungguh-sungguh, nanti kamu belajar sampai universiti, kamu tamat pengajian universiti, kamu balik semula ke sekolah ni, kamu berjumpa guru-guru kamu. Dia kata beginilah kami cikgu-cikgu. Ada yang guru kita mengajar tu peringkat SPM saja, ada yang peringkat diploma saja. Tapi muridnya, dia nak murid lebih tinggi pada dia. Dia nak murid lebih berjaya daripada dia. Dia sesa mendoakan gembiranya seorang guru waktu dapat berita muridnya berjaya, Masya Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, hargai jasa guru. Bila kita bicarakan soal guru, kadang-kadang ada seorang sahabat saya waktu dia ni pelajar yang cerdik, SPM-nya pangkat 1, sangat cerdik lah. Kami dalam waktu sekolah tu memang kami tahu bahawa dia ni seorang pelajar yang sangat bijak. Terkadang oleh kerana dia pandai, cikgu yang masuk mengajar ni dia kena imbangkan di antara murid yang cerdik dan murid yang kurang cerdik dan murid yang lembab sikit untuk dapat ilmu. Jadi cikgu ni, oleh kerana dia ni pelajar yang cerdik, dia rasa bosan dengan apa yang cikgu ajar, sebab dia dah tahu. Dia dah tahu. Jadi apa yang berlaku, sahabat saya ni, kawan saya ni, sama sekolah dulu, dalam kelas, bila cikgu yang masuk mengajar, dia rasa bosan dengan pengajar sebab dia dah tahu. Dia keluar. Cikgu masuk pintu depan, dia keluar pintu belakang. Dan waktu cikgu mengajar, dia tak ambil pot lah, dia tak ambil hera pun. Sebab apa? Sebab dia dah tahu, dia dah bijak, dia cerdik. Tapi saya perhati beliau ni, minta maaf lah, saya pun tidak ingin nak sebut nama siapa-siapa, tapi pengalaman peribadi saya dengan sahabat saya ni, saya teringat apa yang mak saya pesan. Apa yang berlaku pada sahabat saya ni, walaupun dia cemerlang akademiknya, cemerlang, tapi akhirnya
minta maaf dia tak ke mana. Mohon pekerjaan tak dapat, minta sana tak dapat, minta kerja sana semua tak dapat, walaupun sijil dia besar, sijil cemerlang. Kemudian hidup dia pun minta maaf lah, susah walaupun dengan ijazah yang ada, tapi akhirnya bekerja biasa. Saya kalau orang tanya saya tentang beliau, saya sebut gini lah, bagi saya boleh jadi Allah tak minta maaf, Allah Ta'ala mungkin mencabut keberkatan ilmu kerana dia tidak hormat pada guru. Kalau orang tanya saya akan jawab bahawa dia hilang keberkatan ilmu kerana tidak menghormati guru. Saya tahu guru-guru cik hati dengan dia, guru tersinggung dengan dia. Para penonton dirahmati Allah sekalian, bila kita bicarakan soal keberkatan ilmu, saya ingin berpesan pada semua bahawa yang paling penting ialah kita menghormati guru kita. Penghormatan pada guru ni sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Alhamdulillah, sepanjang saya bersama dengan murid-murid saya tidak pernah ambil hati dengan murid saya. Dan saya seringkali maafkan murid saya. Dan saya sentiasa mendoakan mereka agar mereka berjaya. Tapi apa yang penting tuan-tuan sekalian, sepenuh hari guru yang kita sambut hari ini, saya ingin mengambil kesempatan kepada semua bahawa ilmu ni ada ilmu bersifat duniawi, ada ilmu yang bersifat ukhrawi. Mayudillah bi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Ta'ala ingin bagi kebaikan kepadanya, nescaya dia akan beri kefahaman faqih dengan urusan agama. Bermaksud bahawa kalau kita ada ilmu duniawi sekalipun, apa ilmu sekalipun, tetapi ilmu tu menyambung diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, maka kita akan jadi hamba Allah yang soleh. Sebab itu bagi saya, apa bidang sekalipun, selagi mana kita gunakan ilmu kita untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk mencari keberkatan hidup dunia ini, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berkati kita. Berapa ramai engineer, berapa ramai doktor, berapa ramai lawyer, berapa ramai arkitek, bidang-bidang yang biasa ni yang menjadi hamba Allah yang soleh, Masya Allah. Mereka menyambungkan ilmu itu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya ilmu, seluruh ilmu berpaksi bersumber daripada Allah. Maka kerana itu, jangan pisahkan, jangan putuskan hubungan ilmu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita belajar matematik, tapi matematik yang bersambung dengan Allah. Kita belajar fizik, jangan kita ikut apa yang berlaku di barat. Dalam tamadun ilmu di barat, ilmu yang sudah putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Belajar ilmu geografi, ilmu alam, hanya alam dunia, tak bersambung dengan alam akhirat. Belajar fizik yang dah tak ada Allah. Belajar kimia dah tak bersambung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita belajar apa sekali ilmu pun, ilmu yang putus dengan Allah. Tapi kita sebagai orang Islam, apa saja kita belajar, kita tahu bahawa ilmu ni lagi kita mendalami dengan roh ilmu, maka kita bertambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh, doktor yang merawat pesakit, dia hanya mampu dan dia tahu bahawa bidang kepakaran dia ada, dia hanya boleh merawat, cadangkan ubat, tapi menentukan sembuh bukan dia. Waktu dia operate seorang pesakit, dia tahu bahawa kepakaran dia ada setakat itu, tapi dia tak mampu untuk menyembuhkan. Sebab yang kuasa penyembuhan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga arkitek, engineer, apa bidang sekalipun, kita boleh rangka dengan ilmu yang kita ada, dengan pendekatan begitu-begitu. Tetapi akhirnya kita harus akui bahawa apa yang berlaku ni ada kuasa lain yang menentukan. Kenapa kadang-kadang kita dah ikut perfect, tiba-tiba gagal? Menunjukkan bahawa di luar kita ada kuasa besar itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa ilmu yang kita pelajari, jadi ilmu itu mestilah mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, para penonton dirahmati Allah, pada pagi yang mulia ini saya juga ingin mengambil kesempatan untuk terus memohon restu daripada guru-guru
kepada murid-murid. Walaupun cikgu-cikgu rasa kadang-kadang geram dengan murid, rasa kecil hati dengan murid, rasa nak marah pada murid, saya mohon satu perkara, iaitu guru-guru sentiasa maafkan murid. Sebagaimana saya sebut pada ibu bapa lah, ibu bapa ni walaupun anak dia buat macam mana sekalipun, nak marah macam mana pun, dia kena maafkan. Saya seringkali sebut, kalau bila seorang ibu datang bertanya, dia kata macam mana anak saya degil, saya buat buah usaha, buah doa, kadang-kadang anak saya tak dengar cakap dan sebagainya. Saya kata, saya ibaratkan kita ambil satu botol air mineral sebagai contoh. Kalau kita tuang macam mana pun air tersebut, selagi kita tak buka penutupnya, maka selagi itulah air itu tidak akan keluar. Tuanglah macam mana pun, air tak akan keluar. Pasal apa? Kita buka tutup dia. Buka tutup dulu, barulah air itu boleh keluar. Buka tutup dulu, barulah kita boleh masukkan air dalam botol tersebut. Buka tudung itu maksud apa dia? Maafkan anak kamu, maafkan anak kita. Guru-guru maafkan murid, maafkan murid. Bila kita maafkan murid kita, walaupun kita nak marah macam mana sekalipun, pada waktu itu barulah kita, anak murid kita terbuka hati untuk mendapat ilmu. Tapi kalau sekiranya kita tidak maafkan murid kita, mak ayah tak maafkan anak, sebenarnya tuan sekalian, buatlah macam mana pun, minumlah air doa jampi 1/4 kolah sekalipun, tidak akan berpasal apa. Kerana buka dulu tudung botol, barulah air itu boleh dimasukkan dalam botol tersebut. Maafkan anak kita, maafkan anak murid kita, redha ke dia, doa pada Allah Ta'ala. Sebab kita tahu proses manusia ni, waktu belajar kita ajar dia tu, waktu tengah membesar, semua nak cuba, mudah dipengaruhi oleh kawan, mudah bila orang puji, mudah makan puji. Jadi ini zaman dia. Sebab ada manusia kadang-kadang dia berubah bila umurnya makin meningkat, makin matang dia berubah. Kadang-kadang kita jumpa murid kita, dulu kita tak sangka dia ni jadi orang. Minta maaf lah, istilah orang kampung kata, aku tak sangka kamu jadi orang, lupa jadi orang, alhamdulillah. Pasal waktu belajar tu sangat degil, sangat ke hati. Dan kadang-kadang kita tengok, hati kita kata budak ni teruk betul lah. Tapi bila kita jumpa dia semula, mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian, Masya Allah, jadi seorang hamba Allah yang soleh, seorang arkitek yang berjaya, seorang usahawan yang berjaya, yang bertakwa pada Allah. Pasal apa? Manusia berubah, pertama boleh jadikan faktor usia dia lebih matang, lebih baik. Yang kedua, mungkin bila berlaku satu musibah pada dia. Kadang-kadang manusia berubah bila berkahwin dia berubah hidup dia. Kadang-kadang bila berlaku musibah, minta maaf, berlaku kematian, katalah bila ayah dia meninggal dunia, tiba-tiba dia mampu ambil alih tanggungjawab untuk jadi orang pertama dalam keluarga dia, bantu mak dia. Kadang-kadang bila berlaku kematian pada ibunya, atau kematian pada orang yang hampir dengan dia berubah. Ada orang kadang-kadang Allah timpa musibah pada dia, dengan musibah tersebut dia berubah. Ada orang kadang-kadang dia boleh berubah dengan sebab dia mari satu benda, tiba-tiba dia mendengar satu kalimah, satu kuliah, satu pengajian, dengan satu kalimah tu dia boleh berubah. Sebab tu hidayah milik Allah Ta'ala, petunjuk milik Allah. Tapi manusia mesti berusaha mencari jalan-jalan tersebut. Inna hadainahu sabil, imma syakiran wa imma kafura. Allah Ta'ala sebut, kami tunjukkan pada manusia dua jalan, satu jalan syukur, satu jalan kufur. Jadi kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum, kita syukur dengan ilmu, Allah tambahkan lagi ilmu. Mungkin Allah tak tambah ilmu dalam konteks fizikal ilmu, tapi Allah tambah keberkatan ilmu yang ada pada kita. Sebab tu saya sering kali sebut, kita bicarakan soal hidup ialah soal keberkatan. Berkat ni penting. Sebab tu ada orang yang berjaya. Sebab tu dah hadis kata, Nabi kata, jangan kamu rasa takjub pada seorang yang kaya, hebat hartanya, banyak hartanya, kalau diperoleh daripada sumber yang haram. Jangan takjub pun. Jangan takjub pun. Nabi tak bagi kita rasa takjub, hebat hartanya, banyak harta. Jangan takjub pun, kata Nabi SAW. Pasal apa? Kalau dia mati, hartanya tidak akan menolong dia di alam barzah. Kalau anak dia guna harta yang haram, menambahkan azabnya dalam kubur. Kalau dia sedekah, Allah tak terima sedekahnya. Jadi apa yang penting? Kita nak apa dengan harta kita? Kalau harta kita banyak tapi keberkatan tak ada. Demikian juga pangkat kebesaran. Pangkat besar mana pun, manusia asal pada tanah. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu daripada Adam, ada daripada tanah. Nak sombong apa atas muka Allah Subhanahu Wa Taala. Pangkat kebesaran boleh hilang,
tak ada apa yang ada pada pangkat ni, melainkan bila kita guna untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Guna kuasa yang ada, guna pangkat kita ada untuk mengajak manusia. Mari kita jadi guna apa yang kita ada ni supaya kita tidak durhaka pada Allah. Ya, manusia yang paling hebat atas dunia dalam konteks ilmu, ya, Allah Taala kita dalam Quran, ya, namanya Samiri. Ya, hebat ilmunya sampai boleh mengukir bentukkan patung anak lembu, sampai boleh keluar suara. Ya, orang yang paling hebat pangkat kebesaran namanya Firaun. Ya, orang yang paling pengkat dengan harta yang banyak namanya Qarun. Semua contoh-contohnya ada dalam Quran. Jadi oleh kerana itu kita hidup atas muka bumi ialah hidup untuk sementara waktu mencari keredaan, mencari keberkatan. Jadi kepada guru-guru semua, saya ucapkan terima kasih banyak kerana mendidik saya, khususnya mendidik generasi kita dengan penuh kesabaran. Ulang adik ke sekolah, kadang-kadang tinggal kerja rumah, kadang-kadang terpaksa dengan tugas-tugas yang banyak yang terpaksa dibuat, dan saya tahu kadang-kadang kerana bebanan sekolah terpaksa dibawa ke rumah dengan tugasan-tugasan kadang-kadang yang terpaksa kita selesaikan, yang kena marah kadang-kadang di sekolah dan seumpamanya. Masuk dalam kelas, murid pula buat perangai, balik ke rumah anak-anak pula. Jadi kesabaran ini mudah-mudahan Allah Ta'ala ganti lebih baik nanti di hari akhirat, insya-Allah. Kepada guru-guru semua, sentiasa redha, sentiasa mohon maaf kepada murid, sentiasa berusaha dan mendoakan. Dan kepada murid-murid semua, kepada pelajar, semua kita pelajar, sebagai pelajar, marilah kita sentiasa mendoakan guru kita. Ya, sentiasa doakan dia. Ya Allah, ampunlah dosa guru saya. Ya Allah, berkatilah hidup guru saya. Ya Allah, rahmatilah hidup guru saya. Ya Allah, masukkan dalam syurga. Ya Allah Ta'ala, kita mohon keredaan Allah Ta'ala pada guru-guru kita. Ya, setiap kali saya pengalaman peribadi, setiap kali kadang-kadang saya ingat guru saya telah kembali ke rahmatullah, saya akan hadiahkan Fatihah, sediakan kepada Allah. Dan teringat saja hadiahlah. Ya, tuan-tuan sekalian, mereka banyak didik kita. Ya, mudah-mudahan sepedai guru ni, saya ucapkan selamat menyambahi guru kepada semua guru-guru, ya, dan selamat menjalani Ramadan yang diberkati Allah Ta'ala. Hujung-hujung Ramadan ini kita mohon rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga kita bertemu dalam siri-siri yang akan datang. Mohon maaf agak emosional sikit pagi ini kerana saya tahu bahawa keberkatan guru, keberkatan ilmu sangat penting dan penghormatan guru juga sangat penting. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.